Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita teruskan dengan kuliah maghrib pada malam ni. Dan saya sebagai pengganti, mungkin penggantilah kepada ustaz yang tak dapat hadir pada malam ni. Muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada tahun lepas kali terakhir saya datang tuan-tuan, lebih kurang bulan 11 kot, 11-12, saya ada bawa satu tajuk yang berkenaan dengan tanggungjawab ataupun hak seorang Muslim kepada orang Muslim yang lain. Tajuk berkenaan dengan peranan apa yang perlu dimainkan oleh seorang yang bergelar, yang menganut agama Islam terhadap saudaranya juga yang menganut agama Islam. Dan saya telah sebut berkenaan dengan betapa dunia hari ini tuan-tuan berubah daripada hubungan, dari sudut hubungan. Dulu tuan-tuan kita rapat dengan keluarga, kita kenal dengan keluarga. Tapi hari ini tuan-tuan, ada di kalangan kita yang lebih rapat dengan orang lain berbanding dengan keluarga. Duduk dalam rumah pun tuan-tuan, tengok telefon, bermesej dengan orang lain. Duduk pejabat tuan-tuan, memang dengan orang lain. Maksudnya tuan-tuan, hubungan kita hari ini tuan-tuan berbeza dengan pada ketika mana zaman dululah, yang mana hubungan keluarga itu rapat. Sekarang ni tuan-tuan, kadang-kadang kawan itu lebih rapat daripada keluarga sendiri. Terutama sekali tuan-tuan, kawan yang kita selalu WhatsApp dan seumpama dengannya. Jadi oleh kerana perbezaan suasana dan juga hubungan yang berlaku antara sesama Islam, maka saya bawalah satu tajuk, apakah yang boleh kita laksanakan berdasarkan kepada syariat, yang boleh kita buat kepada saudara se-Islam kita yang lain. Dan ya, cerita panjang lah yang tu. Cuma saya nak bawa penyodah lah, ataupun penghabisan kepada apa yang telah saya sebut. Saya pernah sebut berkenaan dengan, dahulu saya sebut berkenaan dengan 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW yang kita dianjurkan supaya kita buat kepada kawan kita yang Islam yang lain. Jadi pada malam ni tuan-tuan nak sebut berkenaan dengan perkara lain selain daripada 6 perkara tadi, yang juga disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan dimuatkan oleh para ulama kita dalam bab ataupun dalam tajuk yang berkenaan dengan hubungan sesama orang Islam. Dan seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa hidup kita tuan-tuan memang tak lepas, tak dapat lari daripada bermuamalah, tak dapat lari daripada tuan-tuan kita memang hidup dengan masyarakat. Itu memang sifat manusia. Ada kalanya tuan-tuan kita bimbang nak berpindah rumah. Kenapa? Kerana kita takut tak jumpa kawan lah, rasa sendiri lah, takut pergi tempat jauh. Bimbang, takut tak sama dengan tempat yang kita duduk sekarang. Tapi tuan-tuan, pergi je, kejap je. Anak kita tuan-tuan, tak sampai sehari, esok dia tuan-tuan turun berlari bermain dengan jiran dan seumpamanya. Itu memang suasana biasa dalam sifat manusia yang hidupnya tuan-tuan memang suka berkawan, bertegur sapa dan seumpama dengannya. Cuma untuk menjaga hubungan tadi, maka agama kita tuan-tuan telah menyebut beberapa perkara supaya hubungan yang kita lakukan, yang kita buat antara sesama Islam, hubungan tadi tuan-tuan menjadi hubungan yang harmoni. Baik, saya sambung sedikitlah apa yang disebut sebelum ni berkenaan dengan hak ataupun tanggungjawab
yang perlu kita lakukan kepada saudara se-Islam kita yang lain. Sambungannya ialah at-tawqirul kabir warahmatu lis-saghir. Antara yang disebut dalam kitab yang saya bawa ni, Nasihat Iman, antara perkara yang menjaga, yang disarankan oleh agama kita, bahkan disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Nabi sebut, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Kata Nabi SAW, bukanlah termasuk di kalangan kami, di kalangan orang Islam, orang yang tidak merahmati, menyayangi yang kecil, ataupun tidak menghormati yang besar. Jadi antara yang disebut oleh Nabi SAW ini menjadi satu panduan bahawa antara prinsip hubungan yang diletakkan oleh agama kita ialah apabila kita berurusan, bermuamalah dengan orang yang lebih kecil daripada kita, lebih muda daripada kita, maka prinsipnya ialah menyayangi. Manakala hubungan kita dengan orang yang lebih berumur, lebih tua, maka prinsipnya ialah menghormati. Prinsipnya ialah menghormati. Dan ini ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai satu, kita kata, tingkah laku yang berbeza apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kanak-kanak dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam dengan orang dewasa. Dengan kanak-kanak, tuan-tuan, disebut dalam satu hadis antara yang terlintas sekarang dalam fikiran saya sekarang ialah hadis yang menyebut berkenaan dengan buah. Orang Madinah ni, tuan-tuan, antara yang menjadi amalan mereka disebut dalam kitab-kitab, antaranya kitab Syama'il, antara yang menjadi amalan mereka ialah dalam satu tahun, apabila tibanya musim buah, tuan-tuan, buah yang pertama dia akan bawa kutip dan dia akan beri kepada Nabi SAW. Nabi sebagai pemimpin, Nabi sebagai, kita kata orang alim, Nabi sebagai orang yang terhormat di Madinah Al-Munawwarah. Jadi orang Madinah ni, tuan-tuan, apabila buah pertama keluar, maka dia akan ambil buah tadi, berikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi, tuan-tuan, apabila terima pemberian tadi, Nabi akan baca doa panjang lah, doa panjang. Nabi minta berkat, Nabi doakan supaya keberkatan kepada Madinah, keberkatan kepada tanaman, keberkatan lah, Nabi doa keberkatan kepada Madinah Al-Munawwarah. Oleh kerana itulah sampai sekarang, tuan-tuan, Madinah ni berkat. Berkat dari sudut apa? Dari sudut tanam, walaupun nampak padang pasir, tapi tuan-tuan pergi ke sana, buah tembikai pun ada. Buah tembikai pun ada. Saya pernah nampak ada musim tembikai jual secara longguk, murah daripada kita lagi. Buah kurma itu, buah lain itu dia maklum. Bahkan kalau nak cari buah durian pun ada, tapi tak tumbuh di sana lah. Tapi nak sebutnya keberkatan itu, tuan-tuan, dibawa sampai ke sana. Jadi apa yang setelah daripada Nabi SAW berdoa, Nabi buat apa? Nabi ambil buah yang Nabi terima tadi. Nabi nampak mana-mana budak yang lalu, Nabi panggil, Nabi akan beri kepadanya. Maksudnya, tuan-tuan, sayangnya Nabi SAW kepada kanak-kanak ataupun kepada, kita kata, bermuamalah dengan orang yang lebih kecil itu dengan rasa sayang. Nabi SAW, buah yang orang beri kepadanya, buah yang pertama setelah lama dah tak makan, macam kita, tuan-tuan, durian kan, lepas habis musim, tuan-tuan, nak jumpa musim baru tu, kita kempunan jugalah kan. Tapi oleh kerana menyayangi yang ada pada Nabi SAW, buah yang pertama tu Nabi berikan kepada kanak-kanak ni, tuan-tuan, dia memang teringin, dia memang suka. Sama juga dengan dalam buku fiqh kita. Buku fiqh kita sebut, tuan-tuan, apabila kita buat kita buat jamuan ramai-ramai, orang yang pertama basuh tangan siapa? Kanak-kanak. Disebut dalam buku-buku fiqh, dalam kitab syarah hadis Syama'il disebut. Orang yang pertama basuh tangan, tuan, maksudnya didahulukan kanak-kanak untuk basuh tangan. Kerana dia, tuan-tuan, memang tak sabar kalau nampak makanan. Kita boleh sabar orang yang lebih dewasa,
Tapi kanak-kanak ni tuan-tuan, kita bagi dia dululah makan. Kita bagi dia dululah ambil makanan. Itu prinsip menyayangi. Tapi dengan orang yang lebih tua, prinsipnya ialah menghormati. Kita jangan potong dia bercakap. Kita apabila dalam satu kumpulan yang bercakap dulu ialah orang yang lebih berumur. Kita hormati dia, kita berikan, kalau dia berjalan tuan-tuan, berilah dia laluan dahulu. Kenapa? Kerana kita menghormati status dan juga kedudukannya sebagai orang yang lebih tua. Itu yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Seterusnya ialah wa alla yu'dhiya ahadan minal muslimin wa la yastakhiffu bih wa la yahtaqiruhu wa la yakhdhuluhu. Seterusnya ialah, kata pengarang, janganlah sekali-kali kita menyakiti seorang pun daripada orang Islam. Menyakiti tuan-tuan, dan ada kita akan sebut insya-Allah nanti. Menyakiti ini bukan sekadar tuan-tuan kita pergi tumbuk dia. Bukan sekadar tuan-tuan kita pergi melukai dia. Kadang-kadang tuan-tuan yang menyebabkan dia sakit itu kerana apa? Kita kata sakit hati. Sakit hati. Sakit hati juga tuan-tuan juga disebut oleh Nabi SAW. Maksudnya ialah untuk menjaga perasaan orang Islam yang lain. Jadi antara perkara yang disebut oleh pengarang berdasarkan kepada hadis Nabi SAW ialah jangan sekali-kali tuan-tuan kita menyakitkan hati orang Islam yang lain. Bukan sekadar menyakitkan hati, kita nak bergurau tuan-tuan, tengok keadaan. Nabi pernah Nabi pernah melarang ataupun Nabi pernah menegur seorang sahabat yang mana tuan-tuan dia bawa anak panah. Dia bawa anak panah lah. Anak panah tu muncung yang tajam tu menghunus kepada orang lain. Nabi pernah larang. Kenapa? Kerana itu menyebabkan orang takut. Orang takut, orang bimbang. Kalau kita pun sendiri tuan-tuan, kalau berjalan, kalau duduk di tepi orang yang tengah main pisau ke, ada menggunting macam-macam kan, kita pun dia ni terlepas tangan kena aku. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan antara yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ialah jangan menghina, memandang rendah. Jangan membiarkannya. Ini yang disebut ini tuan-tuan berdasarkan satu hadis Nabi SAW yang agak panjang kita sebut juga. Lalu di mana Nabi SAW menyebut la tahasadu wa la tanajashu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Nabi SAW apabila menyentuh hubungan antara sesama orang Islam ini, Nabi pernah sebut jangan kamu saling dengki-mendengki. Jangan saling dengki-mendengki. Dengki ni tuan-tuan ialah kita kata yang ditegah dalam agama kita, ialah kita dengki kepada nikmat yang orang lain dapat dalam keadaan kita berharap supaya nikmat tu hilang daripadanya sampai kepada kita. Kalau sekadar tuan-tuan maksudnya ialah kita tengok orang lain dapat nikmat, kemudian kita berusaha juga nak dapat seperti mana dia, itu tidak ada masalah. Yang masalahnya ada orang tuan-tuan yang contohlah selalunya kalau dia pejabat ni naik gaji lah, naik pangkat. Naik pangkat ni tuan-tuan, yang dengki tu banyak yang jenis tuan-tuan yang apabila kita kata penilaian untuk naik pangkat tu tuan-tuan, macam-macam cerita timbul. Kata dia ni tak pandai lah, dia ni ciplak lah, macam-macam. Kenapa? Kerana dengki. Time lain tak sebut. Waktu yang lain tuan-tuan berkawan elok, waktu yang lain tuan-tuan bertegur siapa. Tapi apabila tibanya permohonan untuk naik pangkat tuan-tuan, mulalah ada orang tu sebar ada yang buat sorak layang lah, macam-macam. Dengki kenapa? Kerana dia rasa dia dulu yang patut naik. Itu dengki yang tak dibenarkan. Kalau dengki dari sudut maksudnya tuan-tuan kita nak naik macam dia, itu tak ada masalah. Dia naik, kita pun naik juga, kita buat usaha juga, itu tidak ada masalah. Bahkan ada hadis yang menyebut bahawa Nabi SAW bersabda,
orang ini antara dengki yang di apa kita kata dianjurkan oleh agama, disebut oleh Nabi SAW, ialah orang yang dengki orang lain yang ada ilmu, dia mengamalkan ilmunya dan dia nak buat macam mana orang tersebut. Tapi kalau dengki tuan-tuan sampai ke peringkat nak sekat orang lain naik, kenapa? Kerana rasa dia dulu yang patut naik. Itu tuan-tuan dengki yang disebut dalam hadis ni, la tahasadu, jangan saling dengki antara satu sama lain. Yang kedua ialah wala tanajashu. Tanajashu ni tuan-tuan satu kita kata satu situasi dalam jual beli sebenarnya. Situasi dalam jual beli yang mana tuan-tuan dia ada pakatan, dia jual beli, selalunya lelong lah, ni cerita lelong selalunya berlaku dalam kalau waktu sekarang ni, kalau zaman sekarang ni kita boleh kata berlaku dalam ketika mana nak lelong rumah ataupun nak lelong apa-apalah. Apa yang berlaku ialah si A tuan-tuan, oleh kerana lelong ini harga itu ditetapkan dengan permintaan. Ada orang nak 100, maka orang lain dia akan kata 100,500, maka naiklah harga tu berdasarkan kepada permintaan. Jadi antara ini amalan yang wujud sejak daripada zaman Nabi SAW, iaitu ada orang tuan-tuan yang mana dia sebut harga tapi dia bukan niat untuk beli. Dia sebut harga tuan-tuan bukan niat nak beli, tapi niatnya tuan-tuan nak naikkan harga barang. Jadi apabila dia sebut 100, dia tak beli pun, tapi supaya apa? Supaya orang lain sebut 150, maka naiklah harga. Dan pada zaman dahulu tuan-tuan, dia bukan berlaku secara di kedai biasalah, di mana barang tu tuan-tuan mungkin satu sahaja ataupun 2, 3 sahaja. Jadi berebut siapa yang nak beli, siapa yang letak harga tinggi, maka dia akan dapat. Malangnya tuan-tuan, ada orang yang berpakat dengan orang lain supaya datang ke kedainya, sebut harga sekian. Tujuannya apa? Tujuan supaya pelanggan yang lain tuan-tuan tertipu dan dia rasa macam barang ni bagus ni, sampai kan ada orang letak harga RM100. Sebelum ni aku nampak RM50 je, tapi dia tak perasan bahawa yang letak 100 tu ialah orang yang satu geng dengan tuan kedai. Jadi benda macam ni tuan-tuan tidak dibenarkan, bahkan diharamkan oleh syarak. Menipulah, kita bahasa mudah kita tuan-tuan, menipu kawan sendiri, menipu orang Islam sendiri. Orang Islam yang datang ke kedai nak beli, tiba-tiba dia beli dengan harga yang lebih mahal daripada harga yang sepatutnya. Kenapa? Kerana dia tertipu dengan harga yang disebut-sebut oleh orang yang kebanyakannya diupah juga oleh tuan kedai. Begitu juga tuan-tuan, ada orang yang upah untuk sebut harga rendah. Sebut harga rendah pada. Dia pergi kedai orang, dia kata ni RM50 ya ni. Saya beli tempat-tempat lain 50 je. Macam mana boleh jual 100? Padahal dia bukan nak beli pun. Dia nak menurunkan harga barang. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, secara mudahnya ialah untuk menipu orang Islam yang lain, yang menyebabkan ada harta yang tertukar milik dengan cara yang haram. Saya pernah dengar cerita orang lelong rumah. Yang biasa berlakunya ialah lelong ni tuan-tuan, apa yang berlaku ialah sebenarnya saya sebut tadi, dia berdasarkan kepada permintaan. Kalaulah bank tadi tuan-tuan letak harga 100 untuk satu rumah, dalam suasana kita kata dalam dewan lelong tadi, ada orang tuan-tuan, dia pergi tengok ada berapa orang yang masuk lelong. Kalau 4 orang tuan-tuan, dia akan pergi jumpa setiap orang tu, dia kata macam ni, saya bagi awak RM1,000, jangan beli. Jangan beli. Lelong ni tuan-tuan, sebenarnya tuan-tuan sedia maklum, hasil daripada rumah orang yang bengkerak. Kan? Rumah yang dilelong ni tuan-tuan, rumah orang yang bengkerak. Dalam erti kata lain tuan-tuan, apabila dijual dengan diletakkan harga mulanya RM100,000,
Kalaulah dia dilelong dengan betul, kemungkinan besar harga rumah tadi boleh jadi 150, 140. Dan duit tadi tuan-tuan sampai kepada siapa? Kepada orang yang bankrupt lah. Setelah daripada bank ambil bahagian dia tu. Bank ambil bahagian dia ber-100,000, 50 lagi dibagi kepada orang yang bankrupt. Tapi selalunya tuan-tuan, bank ambil 50,000, 100 lebih kurang 100 diberi kepada orang yang bankrupt, orang yang ada masalah kewangan. Tapi ada jenis manusia tuan-tuan yang dia pergi ke dewan tempat lelong, dia pergi jumpa orang, pak orang, dia kata macam ni lah, saya bagi awak 1,000, jangan kat tangan je, awak tak hilang apa-apa pun, dapat 1,000. Betul lah. Tapi tuan-tuan, yang jadi mangsanya siapa? Orang yang bankrupt, yang tanah ataupun hartanya dilelong. Itu banyak berlaku. Tapi orang tak, dia kata apa, dia tak sedar lah benda ni. Itu perlunya tuan-tuan kita belajar. Wala tadabaru ni maksudnya ialah janganlah kamu boikot antara satu sama lain. Boikot ni tuan-tuan, tak tegur siapa ni, antara benda yang disebut oleh Nabi SAW, Nabi tegah dalam satu hadis menyebut la yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalath. Tak patut, tidak halal seorang Islam dia boikot saudaranya lebih daripada 3 hari. Lebih dari 3 hari. Mula-mula balas tu tuan-tuan sehari 2 tu mungkinlah kita katakan. Nak tengok muka tu rasa macam geram. Tak mahu tengok. Tapi sampai lebih 3 hari tuan-tuan, itu bukan perangai orang Islam. Kerana orang Islam ni perangainya ialah memaafkan. Jadi disebut di sini wala tadabaru, jangan boikot. Jangan kita kata, jangan kita putuskan silaturahim antara satu sama lain. Dan ni terang ni panjang lah dia punya hukum fiqhnya. Ada yang nak mengelak daripada hukum ni. Dia kata tak apalah, saya bagi salam je lah, jumpa dia bagi salam, tak apa, okey, selesai. Maksudnya tuan-tuan, dia balah. Tapi apabila dia dengar bahawa tak elok balah dengan orang, boikot orang, tak tegur siapa dengan orang, jadi apa yang dia buat ialah dia gila, apabila jumpa dia bagi salam, selesai. Jadi ulama tuan-tuan menyebut tak cukup. Kalaulah dia beri salam, ada orang maksudnya dalam kes ni dia beri salam kerana apa? Kerana sekadar nak, kita kata nak pelepas. Tak. Ulama kata kalau orang macam ni dia kena bercakap, dia kena pergi bercakap, barulah lepas apa yang Nabi larang ni. Dia tak boleh sekadar beri salam macam tu sahaja. Baik, kemudian wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan sekali-kali kamu jual atas jualan orang lain. Itu bukan biasalah. Ada orang tuan-tuan dah janji elok dah, harga sekian. Kemudian tuan-tuan, orang lain datang tahu harga sekian, dia batalkan perjanjian. Kenapa? Kerana orang tadi tuan-tuan lebih 10,000. Saya pernah beli rumah tuan-tuan. Tuan rumah tu kata ada orang datang ke rumah, dia kata dia nak top up 10,000. Tapi kena batal lah yang dengan saya tu. Nasib baiklah tuan rumah ni tuan-tuan, agak baiklah. Kalau dia tuan-tuan maksudnya orang fikir kepada keuntungan, memang balas lah dengan dia. Kita dah janji elok siap nak bayar dah deposit, tiba-tiba boleh batal. Kenapa? Kerana ada orang lain yang menawarkan dengan harga yang tinggi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, kata Nabi SAW, jadilah, kesimpulannya ialah jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Itu yang disimpulkan oleh baginda SAW. Semua yang disebut tadi tuan-tuan ialah supaya kita jadi orang baik antara satu sama lain. Kita tak cantas orang lain, kita tidak kita tidak sailang sebutkan orang lain dan seumpamanya. Itu perkara yang boleh menyebabkan perbalahan antara sesama orang Islam. Dan hadis ni tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar pernah antara yang meriwayatkan hadis ni ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan apabila meriwayatkan hadis ni, beliau menangis. Disebut dalam kitab-kitab hadis, apabila Nabi SAW setelah setahun kewafatan baginda SAW, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah, pada hari yang kita kata cukup genap setahun itu,
Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar menangis dan menyebut hadis yang kita baca sebentar tadi, seolah-olahnya tuan-tuan, kita kata Abu Bakar yang menjadi khalifah pemerintah negara pada waktu tersebut memang mengharapkan supaya hubungan rakyatnya menjadi baik antara satu sama lain, dan beliau menangis apabila meriwayatkan hadis ini. Kenapa? Kerana terlalu banyak sebenarnya apabila kita kata kita korek balik hubungan kita sesama orang Islam ni tuan-tuan, banyak benda-benda yang kita buat, benda-benda yang tak betul. Baik, seterusnya ialah al-muslim wa akhul muslim. Orang Islam itu ialah saudara Islam yang lain. La yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu wa la yukadzibuh. Dia tidak akan buat zalim. Dia tidak akan membiarkan saudaranya dizalimi. Dia tidak akan menghina saudaranya, dan dia tidak akan bercakap bohong kepada saudaranya. Ini perkara yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa mudah tuan-tuan, kita kena bantu sekiranya ada masalah. Kita kena bantu, dan pula janganlah sampai ke peringkat kita yang buat zalim kepada orang lain. Kemudian disebut sini wa alla yaghishya ahadan minal muslimin, jangan menipu, wala yaskhur minhu wala yastahzi, jangan pandang hina dan juga jangan pandang rendah. Pandang hina ni tuan-tuan, ulama kita sebut bahawa ada dua sebab. Orang yang pandang hina kepada orang lain ataupun orang yang memandang lekeh kepada orang lain, dia ada dua sebab. Yang pertamanya ialah dia rasa dia tu hebat. Dia rasa dia tu hebat, maka dia pandang hina kepada orang. Yang keduanya ialah orang jahil. Orang jahil. Kenapa jahil? Ulama kata kerana dia tak sedar bahawa orang yang dia pandang hina tu tuan-tuan mungkin lebih baik daripadanya. Jadi dia ni orang jahil, dia tidak tahu menilai orang lain. Bukan sekadar tak tahu menilai orang lain, bahkan dia tak tahu menilai dirinya sendiri. Kita ni tuan-tuan, kalau ada perangai rasa hebat, rasa takabur ni tuan-tuan, selalunya perangai ini datang daripada kita apabila kita rasa kita tak perlu kepada orang lain dan orang itu perlu kepada kita. Sebab itulah dalam Al-Quran disebut Allah saya tak datang dia punya ayat-ayat juz amal. Istaghna illa man istaghna, maksudnya orang yang taghut, orang yang jahat ni tuan-tuan, bila masa dia jahat apabila dia rasa dia tak perlu kepada orang. Dia tak rasa tak perlu pada orang. Yang menariknya ialah orang yang rasa tak perlu pada orang ni tuan-tuan, dia timbul dalam segedap lapisan. Dia bukan kita kata orang kaya, orang yang jawatan tinggi. Kadang-kadang tuan-tuan, yang jaga kaunter pun dia buat zalim, dia rasa hebat. Yang jaga kaunter. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa orang yang datang ke kaunter dia tuan-tuan perlu dia lah. Jadi tuan-tuan dia buat macam-macam. Dia buat tak layan lah, macam-macam. Saya belajar pernah orang pesan lah, apabila saya belajar dulu, dia pesan. Dia kata, kalau kamu pergi ke kaunter pelajar siswazah, kamu jangan pergi dengan atas nama pelajar. Pergi atas nama pensyarah. Dia kata macam tu. Pergi kaunter tu, kalau kita buat urusan, kalau kita belajar ke tuan-tuan, kan biasa kita pergi kaunter kan, kaunter macam-macam lah, isi borang lah, macam-macam. Dia kata kalau nak cepat, pergi atas nama kamu tu ada jawatan di tempat ni. Kalau pergi atas nama pelajar tuan-tuan, macam-macam dia buat. Lambat lah, suruh mari esok lah, tak betul lah, suruh isi borang balik lah, macam-macam. Tapi kalau kita pergi tuan-tuan dengan atas nama kita ni staf situ, ya tak betul, dia betul. Dia tu betul. Yang silap tuan-tuan dia perbetulkan.
Yang terlepas tempoh tuan-tuan, dia boleh lagi backdated untuk kita. Terlepas tempoh. Kenapa? Kerana pada waktu tersebut tuan-tuan, kita tu lebih tinggi daripada dia. Dia tu staf sokongan. Tapi kalau kita datang dengan atas nama pelajar, dia buat macam, kenapa? Kerana dia rasa bahawa orang yang nak ke dia, orang perlu kepada khidmat dia, orang perlu kepada persetujuannya dan seumpamanya. Maksudnya ialah manusia ni tuan-tuan, kalau dia ada rasa bahawa orang perlu kepada dia, dia tak perlu kepada orang, dia akan jadi sombong. Dia akan buat macam-macam, dia akan jadi takabur. Dan yang kedua, seperti mana saya sebut tadi, apabila jahil lah. Dia tak kenal dirinya siapa, dan dia tak kenal orang lain tu macam mana. Jadi apabila terjadi macam tu, maka timbullah sifat takabur, atau boleh sebut di sini sifat untuk pelekeh orang lain. Pelekeh orang lain. Dalam hadis yang saya baca tadi, dia ada sambungan. Dia kata at-taqwa hahuna wa yushiru biyadihi syarifah ila sadrihi 3 marrat. Nabi SAW apabila menyebut berkenaan dengan hubungan antara sesama orang Islam, Nabi sebut at-taqwa hahuna. Nabi sebut takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Maksudnya tuan-tuan, benda yang menjadi penilaian oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya tuan-tuan dalam hati masing-masing. Jadi kita tak boleh kata bahawa orang itu rendah, orang itu tinggi. Kenapa? Kerana takwa itu dalam hati masing-masing. Bukan berada pada pakaian, bukan berada pada kereta dia, bukan berada pada kita kata pangkatnya dan seumpamanya. At-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, takwa yang menjadi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dada setiap orang. Jadi kita tak boleh nak kata tuan-tuan bahawa kita lebih baik daripadanya. Kerana kita sendiri tahu tuan-tuan takwa kita setakat mana. Kita juga tuan-tuan tak boleh nak kata bahawa orang lain itu lebih rendah daripada kita. Kenapa? Kerana penilaian rendah ataupun tidak itu bergantung kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW menyebut bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu menjadi jahat. Orang yang jahat, orang yang kita kata orang yang syar, orang yang jahatlah. Nabi sebut orang itu akan menjadi jahat apabila dia pandang hina kepada orang lain. Sebab itulah pandang hina ni tuan-tuan, ulama sebut haram. Kenapa? Kerana Nabi sebut macam itu. Orang yang pandang hina kepada orang, maka dia akan dianggap sebagai, cukuplah untuk dicop sebagai orang yang syar, orang yang jahat dan orang yang mempunyai keburukan. Oleh kerana itulah pandang hina ni tuan-tuan merupakan satu kelakuan yang dilarang oleh syarak. Dan ayat terakhir dalam hadis ni ialah kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dan setiap orang kepada orang Islam yang lain, dia kena ingat bahawa darah itu haram, harta itu haram, dan maruah itu haram. Maksudnya tuan-tuan, antara sesama orang Islam tuan-tuan diharamkan menumpahkan darah. Walaupun tak matilah kita kata, tapi tumbuk sampai berdarah, itu haram. Luka sampai berdarah, itu haram. Yang kedua ialah harta. Tak boleh tuan-tuan kita pergi ambil harta orang lain. Kita pergi ambil harta orang lain, itu haram. Kenapa? Kerana itu hubungan antara, kita kata batasan antara hubungan kita dengan orang lain. Dari sudut dia punya nyawa ataupun darah dia, dan dari sudut dari sudut harta. Tak boleh sentuh. Tak kira lah kawan baik macam mana pun tuan-tuan, harta dia kena minta izin. Kena minta izin. Bukan mentang-mentang baik tuan-tuan kita ambil apabila kita nak. Tak. Pengalaman duduk rumah sewa ni macam itulah. Rumah sewa dia tuan-tuan, apa dalam peti tu semua tu kongsi semua. Kan? Kita beli tuan-tuan macam kita beli untuk satu rumah. Dia beli tuan-tuan macam dia beli untuk satu rumah. Itu satu benda yang kadang-kadang tuan-tuan kita balik jauh-jauh, kita balik jauh-jauh letih, buka peti nak ambil yang kita simpan semalam, tak ada dah. Sakit kita dah lah letih, sakit hatinya, tapi nak buat macam mana? Dah dianggap sebagai benda umum. Jadi itu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Tidak ada istilah benda umum. Benda umum ni ada air, api, udara, itu tak apalah. Benda yang
dimiliki dengan duit tuan-tuan, itu tak jadi umum dah. Dia jadi hak milik seseorang. Jadi benda itu tuan-tuan haram kita ambil. Dan yang terakhir disebut oleh Nabi SAW ialah irduhu. Irduhu ni tuan-tuan ialah marwah, kehormatan. Ada orang tuan-tuan oleh kerana sombongnya dia tuan-tuan sampai ke peringkat dia hina kehormatan orang lain. Dia pelekeh maruah orang lain. Itu perkara yang diharamkan oleh apa kita kata oleh syariat. Kemudian disebut lagi wala yazunnu bihi su. Jangan kita buruk sangka kepada orang Islam yang lain. Jangan buruk sangka. Itu perkara yang disebut oleh Nabi SAW, akdzabul hadis az-zann, lebih kurangnya atau kama qal, perkataan ataupun perkara yang tipu, yang bohong ialah apabila kita bersangka-sangka dengan orang. Kita sangka demikian padahal bukan pun. Itu perkara yang disebut oleh ulama, dan disebut di sini wala yazunnu bihi su, jangan kita buruk sangka. Belum apa-apa lagi kita dah cop dah. Itu perkara yang dilarang oleh agama. Wa an yahtamma bi umuril muslimin, dan hendaklah dia mengambil berat terhadap perkara-perkara yang berlaku dalam dunia Islam ataupun berlaku dalam kalangan orang Islam. Itu perkara yang disebut di sini. Kita kena ambil berat. Kan bangun ni kan berkenaan dengan banjir. Jadi apabila kita ambil berat, kita berikan bantuan, kita berdoakan perkara yang elok, maka itu tuan-tuan adalah salah satu daripada cara bahawa kita ambil perhatian. Bukan kalau kena ke dia kita buat tak tahu, kena ke kita baru kita nak orang lain ambil tahu apa yang berlaku. Itu perkara yang tak sepatutnya. Bahkan disebut di ini wa yafrah bimasarihim, hendaklah dia gembira tuan-tuan apabila orang Islam gembira. Maksudnya tuan-tuan, ada kalanya orang lain, bukan kita, tempat lain, negeri lain dapat, kita kata dapat durian runtuh lah, tak kira lah dapat apa kan, dapat duit ke macam-macam lah, dapat durian runtuh, mereka gembira. Maka kata ulama, kita juga hendaklah gembira seperti dengan gembiranya mereka. Bukannya tuan-tuan apabila dia dapat sesuatu kita tak dapat, kita dengki, kita fitnah dan seumpama dengannya. Apa yang disebut di sini ialah kita gembira dengan apa yang mereka gembira. Mereka dapat tuan-tuan benda yang elok, maka kita tumpang gembira, kita katakan tumpang gembira. Tak dapat kita, tapi gembira kenapa? Kerana ada orang Islam yang lain gembira. Wa yaqtam bima yasuhum, dan juga disebut di sini benda-benda yang menyebabkan orang Islam ataupun satu masyarakat Islam itu rasa duka cita, kita pun tuan-tuan rasa duka cita. Rumah orang lain tuan-tuan sampai ke bumbung kan, naik air, kita tuan-tuan yang terselamat jangan tunjuk sangatlah gembira tu. Betul lah kita mungkin rasa bersyukur tak naik dan seumpama dengannya, tapi tuan-tuan perlu ada dalam diri kita tuan-tuan rasa sedih sama terhadap orang lain, walaupun tempat kita tuan-tuan, rumah kita terselamat. Jangan tunjuk sangat dalam Facebook, Twitter, alhamdulillah selamat. Betul lah alhamdulillah tu kita sebut diri kita lah, alhamdulillah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah ni tuan-tuan, kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk sesama orang Islam, kita tuan-tuan gembira dengan apa yang mereka gembira, kita duka cita dengan apa yang mereka duka cita. Dan disebut, dan akhirnya disebut wa an yuhibba lisairihim ma yuhibbu li nafsihi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi. Dan sebenarnya ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu sehingga dia suka, dia gembira berlaku kepada orang lain apa yang dia suka berlaku kepada dirinya sendiri. Hadis ni tuan-tuan, hadis yang cukup ringkas, tapi diangkat oleh ulama sebagai, kita kata, satu panduan, satu kaedah yang cukup kita kata cukup sempurna lah. Benda-benda yang kita sebut sebentar tadi tuan-tuan, kita boleh kata disimpulkan dalam hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
tak beriman seseorang kamu sehingga dia suka berlaku kepada orang lain apa yang dia suka berlaku kepada dirinya sendiri. Kalau dia suka berlaku kepada dirinya, tuan-tuan, dia dapat untung, dia suka, dia dapat apa, dia terselamat, dia suka, dia dapat benda-benda yang dia suka berlaku kepada dirinya, dia juga suka berlaku kepada orang lain, maka kata para ulama itu menunjukkan iman yang sempurna. Tapi tuan-tuan, yang kita suka berlaku kepada kita, kita suka berlaku kepada orang lain, tuan-tuan, kita dengki. Itu tak sempurna iman. Tak sempurna iman. Kalau nak ukur macam tu, tuan-tuan, rasanya iman kita tu setara mana lah. Kalau nak ukur macam tu sekali, nak ukur berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, suka itu sampai ke peringkat biar sama dia dengan kita, tuan-tuan, itu perkara yang jauh sudah nak capai. Tapi itulah perjuangan hidup ni, tuan-tuan, perjuangan untuk lawan hawa nafsu, itulah matlamatnya. Sampai ke peringkat kita nak kebaikan seperti mana kita nak kebaikan untuk diri kita sendiri. Apa yang berlaku, yang banyak berlakunya ialah kalau kena ke dia tak apa, jangan kena kita je. Kan? Kena ke suami dia tak apa, kena ke suami dia tak apa, jangan suami kita je. Itu tak boleh lah macam tu. Jadi maksudnya biar kena semua. Biar kena semua. Jadi itu perkara yang kita kata matlamat lah. Dia dalam hidup ni, tuan-tuan, dia ada beberapa matlamat yang seseorang itu berjuang sampai akhir hayat nak dapat. Yang pertama ialah khusyuk. Khusyuk ni, tuan-tuan, satu perjuangan sampai ke mati kita kena berjuang untuk dapatkan khusyuk. Kenapa? Kerana satu perkara yang kalau kita solat lah nak khusyuk ni, kita tak boleh rasanya tak berani nak dakwa lah kita khusyuk. Tapi itu benda yang diperintah oleh agama. Jadi perjuangan nak dapat khusyuk tu sampai bila berakhir? Sampai mati. Perjuangan nak melawan hawa nafsu sampai ke peringkat kita nak pada dia seperti mana kita nak pada diri kita, tuan-tuan, perjuangan itu sampai mati. Kerana dia bukan benda yang sehari dua boleh selesai. Jadi itulah ada beberapa hadis Nabi SAW yang seolah-olah meletakkan satu objektif yang cukup tinggi, dan itulah yang menjadi, kita kata, yang menjadi matlamat kehidupan seorang muslim. Saya rasa setakat itulah apa yang saya kongsikan, dan itu merupakan rangkap yang terakhir daripada bahagian yang saya bawa pada sejak daripada pertemuan yang lalu. Dan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.